Saudara, kita bersua kembali untuk bercakap berkenaan dengan satu topik yang agak sinonim dengan Hari Malaysia pada hari ini. Sebenarnya Malaysia adalah terkenal dengan salah sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Dan tahukah anda, Malaysia juga mempunyai 80,000 kaum etnik di dalamnya. Dan untuk mengekalkan perpaduan antara kaum ini memang sukar. Tapi Malaysia berjaya melakukannya dengan menitik beratkan sifat bersatu padu dan bekerjasama secara aman dan juga harmoni. Dan untuk bercakap berkenaan dengan perpaduan mahasiswa, kita bersama dengan Siti Jamilah Syuhada Jailani, Naib Presiden 2 Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Multimedia MMU. Assalamualaikum Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jamilah, kalau kita ikutkan perpaduan mahasiswa ni, orang kata susahlah kalau kita nak pupuk kan, sebab nak pula baya-baya kita ni gadget kan sentiasa dengan tangan. Jadi untuk memupuk perpaduan di kalangan mahasiswa, pendapat untuk kita mulakan slot hari ini, macam mana? Apa yang boleh dikaitkan dengan perpaduan mahasiswa, Jamilah? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, terima kasih buat RTM dan juga Lensa IBT atas jemputan pada malam ini. Saya rasa hari ini cukup bermakna buat saya sebab saya personally adalah seorang yang sangat mengidolakan Tun Abdul Razak dalam kepimpinan. Jadi salah satu orang kata fokus ataupun objektif Tun Abdul Razak semasa pimpinannya menjadi Perdana Menteri yang kedua adalah berkaitan dengan perpaduan. Jadi perpaduan ni kalau kita ungkap kembali apa yang Tun Abdul Razak katakan, dia kata the future of our country depend on one most important thing, which is the unity of various races in Malaysia. So that is why perpaduan ini sangat dekat dengan hati saya. Saya rasa perpaduan ini sangat-sangat sebuah topik yang penting, especially bila kita cakap tentang perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Jadi berbalik kepada soalan, macam mana kita nak semai. Jadi sebelum kita pergi ke macam mana nak semai itu, saya rasa apa yang kita kena faham, ada beberapa indikator untuk kita ukur perpaduan di kalangan mahasiswa di sebuah institusi tersebut. Yang pertama adalah penerimaan kepelbagaian dan perbezaan kaum, bangsa, agama, jurang ekonomi dan jurang sosial juga diambil kira dalam indikator ini. Jadi penerimaan ini kita boleh tengok contoh as simple as dalam mahasiswa kita tahu kita terkenal dengan group assignment, kan? Okay. So dalam group assignment tu kita boleh lihat kalau di institusi pengajian swasta, saya rasa tak ada masalah sebab kita group assignment kita bercampur dengan Melayu, kita bercampur dengan Cina, India dan sebagainya. Itu adalah satu bukti di mana kepelbagaian kaum ini diterima di kalangan mahasiswa di institusi kami. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita boleh lihat daripada sudut pemerkasaan kepelbagaian dan perbezaan itu sendiri daripada segi program yang dijalankan di peringkat institusi. So itu yang menjawab soalan lah, macam mana kita nak menyemai perpaduan dalam kalangan mahasiswa, iaitu daripada segi pemerkasaan, pelaksanaan program-program untuk menyemarakkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan mahasiswa. Contoh, yang kita tahu, saya rasa semua orang pun tahu ada satu program yang dijalankan di bawah Kementerian Perpaduan Malaysia, iaitu debat perpaduan. Jadi debat perpaduan ini dia mengumpulkan bukan sahaja Melayu, sebab kita biasa tahu debat ni orang relate to Melayu saja kan. Tapi tidak. Dekat debat perpaduan kita boleh tengok ada masyarakat Cina, India, juga kaum daripada Iban, Kadazan dan sebagainya bersama-sama mendiskusikan isu tentang Malaysia di dalam debat perpaduan itu. Dan daripada peringkat institusi sendiri, as simple as celebrating Hari Raya pun, kita tak boleh saja jemput orang yang beragama Islam. Kita boleh jemput semua. Macam contoh dekat Eid Festival di Universiti Multimedia, kita jemput semua orang. Masyarakat Cina ke, masyarakat India ke, daripada pelusuk negara, kita jemput untuk sama-sama celebrate ataupun
celebrate hari raya itu sendiri. Baik. Jamila, bila Jamila bersuara, kelantangan suara seorang pemimpin itu sudah ada pada diri Jamila. Tapi apabila mahasiswa ini sering dikaitkan dengan pelapis pemimpin, mungkin bagi Jamila itu satu perkara yang mudah sebab sifat ini sudah ada dalam diri. Tapi macam mana lahirkan Jamila yang kedua, ketiga dan ke-100 mungkin? Okey. So, itu soalannya. Okey. Saya rasa kalau kita kaitkan dengan perpaduan, mungkin daripada peringkat institusi itu sangat penting, iaitu opportunity, peluang yang diberikan kepada semua pelajar itu perlu sama. Maksudnya dia tak boleh nak bagi peluang dekat contoh kebiasaannya ada isu ataupun konflik di peringkat institusi di mana untuk Majlis Perwakilan Pelajar dia hanya beri orang yang ada jawatan sebelum itu. Contohnya dia ada jawatan di dalam kelab ke apa ke dan sebagainya. Tetapi di institusi kami dia lebih terbuka. Maksudnya walaupun dia tak ada jawatan dalam Majlis Perwakilan Pelajar sebelumnya, dia boleh lagi apply ataupun berpeluang untuk menjadi pemimpin di institusi tersebut. Dan peluang ini juga perlu disamaratakan kepada semua kaum. Sebab di institusi pengajian swasta memang tidak lari populasi peratusan kepelbagaian kaum tu lebih tinggi berbanding dengan universiti awam kan. So pentinglah bagi institusi untuk teruskan macam di MMU memang kita ada praktis tersebut, tapi saya tak pasti universiti-universiti lain, dan saya harap mungkin daripada level institusi tersebut bagi peluang sama rata kepada semua orang. Wanita, lelaki, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa, bagi peluang untuk menjadi pemimpin tu. Sebab tanpa peluang, tanpa platform, kita tak boleh menyerlahkan potensi yang ada dalam pimpinan. Betul. Yeah. Jadi kalau kita ikut balik kepada topik asal perpaduan mahasiswa sehingga ke hari ini, Jamila, tak boleh dinafikan isu perpaduan ni memang sampai sekarang kita cakap isu perpaduan. Tapi mahasiswa ini, apabila kita cakap soal mahasiswa, pelbagai inisiatif dah dirancang, dah dibuat di peringkat IPT sendiri. Adakah mahasiswa sendiri kita kata masih lemah untuk menjadi ejen untuk menyampaikan mesej perpaduan itu lebih dekat dengan masyarakat? Okey. Bila kita cakap pasal isu perpaduan, saya rasa penting untuk semua orang tahu kenapa ada konflik ataupun isu perpaduan itu. Dan mungkin saya boleh katakan punca utama masalah perpaduan ini daripada masa zaman nenek moyang kita adalah disebabkan perang ideologi. Tapi cuma mungkin cara implementasi dia berbeza. Contoh, 30 tahun yang lalu, peristiwa 13 Mei 1969 berlaku disebabkan perang ideologi. Tetapi bagaimana mereka membawa isu perpaduan itu adalah melalui pembunuhan sangat radikal, gerakan yang sangat radikal. Kaum Cina membunuh kaum Melayu membunuh kaum Cina. Itu 30 tahun yang dulu. Sekarang, dalam konteks hari ini, isu perpaduan ini kita dapat lihat perang ideologi daripada segi sosial media. Maksudnya, ada mungkin nak cakap kebanyakan tu bukanlah kebanyakan. Mungkin followers saya lah. Saya tengok sendiri daripada observation saya. Kalau nak menjawab soalan sama ada mahasiswa hari ini lemah ataupun tidak, saya boleh katakan masih lagi lemah untuk menjadi ejen perpaduan. Mengapa? Sebab kalau kita tengok mahasiswa hari ini dia lebih suka orang kata komplain, kan? Komplain dekat social media, kita komplain saja. Contoh isu-isu yang baru-baru ni hangat tentang isu kota kaum dalam peringkat institusi universiti awam. So itu menunjukkan bahawa mahasiswa hari ini perlu lebih faham, perlu lebih cakna, perlu lebih rajin, membuat research dan sebagainya untuk menyediakan diri untuk menjadi ejen perpaduan di dalam sosial media ini sendiri. Sebab dalam peringkat institusi saya tak risau. Institusi memang kita menjaga perpaduan dengan sangat baik. Program-program dijalankan, peluang disamaratakan, tetapi dalam social media we can be anyone, right? So itu yang saya nak fokuskanlah. Kalau ejen perpaduan di dalam social media tu masih lagi lemah lah. Baik. Kalau kita sebut pasal lemah, Jamila, di manakah salahnya? Adakah di peringkat sekolah menengah mungkin sebab daripada mungkin sekolah dibawa kepada universiti, ataupun di peringkat daripada rumah sendiri isu perpaduan itu masih lagi lemah di kalangan mahasiswa? Dan juga jika masih lagi lemah, siapa yang patut dipersalahkan?
Okey, soalan yang sangat berat. saya cuba jawab. Kalau kita lihat sejarah semula macam mana isu perpaduan ini mula dicetuskan adalah apabila penjajahan British dia memperkenalkan sistem residen. Sistem residen itu menarik hak-hak raja-raja Melayu, menyebabkan kaum-kaum yang ada di Malaysia masa itu dipisahkan. Melayu menjadi nelayan, fokus ke perikanan. Kaum Cina pula fokus dengan perniagaan, peruncitan dan sebagainya. Kaum India pula peladangan dan estate. So, nenek atuk kita sebenarnya dibesarkan tidak dalam keadaan yang tidak terbuka. Maksudnya mereka tidak bergaul dengan masyarakat ataupun kaum-kaum yang lain. Dan mungkin disebabkan ini, apabila lahir generasi-generasi baru, mereka menyalurkan ideologi yang sama. So, untuk menjawab persoalan tadi tu, ya, saya rasa mungkin faktor utama menjadi mengapa adanya segelintir masyarakat yang mempunyai ideologi sebegini adalah daripada background mereka di rumah. Bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana mereka disuntik dengan ideologi perkauman itu di dalam keluarga mereka lah. Itu. Jadi mungkin Jamilah ada pengalaman di peringkat MMU sendiri sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar. Apa antara tips untuk kita nak bagi bersatu padu. Bersatu padu tu lagi kuatlah, bukan sekadar di universiti, tapi lepas daripada universiti di alam pekerjaan pun mereka bawa juga isu perpaduan ini dekat dengan hati mereka. Saya rasa yang pertama pentingnya adalah daripada pucuk pimpinan Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri. Mana kata di mana-mana institusi, sebab kita tahu di Malaysia kita ada 80,000 jenis etnik yang berada di Malaysia, dan mungkin daripada peringkat Majlis Perwakilan Pelajar itu kita tak boleh bagi kepada orang kata dominasi satu kaum saja. Kita perlu bagi peluang kepada semua orang, dan mahasiswa sendiri mereka perlu ada sifat keterbukaan, penerimaan perbezaan ideologi pendapat. Mereka juga perlu ada sifat hormat dan menghormati itu. Jadi bila mereka ada sifat-sifat ini, dan mungkin dipupuk daripada peringkat sekolah, peringkat institusi, seterusnya apabila mereka menjadi graduan, mereka boleh bawa sifat tu yang sama untuk mereka bekerja ataupun meneruskan di alam pekerjaan. Dan sifat tu, saya ulang sekali lagi, sifat keterbukaan dan sifat hormat menghormati. Ini dua sifat yang saya rasa sangat pentinglah. Dan mungkin kalau saya boleh bagi contoh, disebabkan dua sifat inilah, orang kata mungkin di universiti saya sendiri, kalau saya boleh bagi contoh, di MMU Melaka, sebenarnya populasi tertinggi di MMU Melaka adalah kaum Cina. Tapi macam mana saya, seorang Melayu, perempuan Melayu, diangkat untuk menjadi presiden? Itu disebabkan mereka mempunyai sifat keterbukaan dan hormat menghormati tersebut. Dan disebabkan itu, saya diangkat untuk menjadi presiden Majlis Perwakilan Pelajar Perempuan Melayu yang pertama dalam sejarah Universiti Multimedia. So, mahasiswa hari ini memang berbeza dengan dulu. Kita nampak sifat keterbukaan itu lebih luaslah. Okey, baik. Kita sudah berada di penghujung slot, Jamilah. Mungkin Jamilah ada sedikit harapan ataupun pandangan nasihat kepada mereka yang sedang menonton. Mungkin ada ucapan Selamat Hari Malaysia hari ini? Okey, saya rasa sebelum kita pergi ke ucapan itu, mungkin satu perkara yang saya harap ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, abang, adik dan rakan-rakan mahasiswa di rumah boleh untuk menyebarkan mesej-mesej yang anda dapat hari ini. Sebarkan link ini ke rakan-rakan anda supaya mesej tentang perpaduan ini sampai kepada rakan-rakan anda di institusi masing-masing. Dan jika bukan daripada sudut link, mungkin mesej itu sendiri, bila anda pulang ke institusi, bincang tentang isu ini. Sebab isu ini saya rasa kuranglah dibincangkan. Sebab orang takut kan nak sebut pasal kaum dan sebagainya. Tapi ini perlu menjadi salah satu diskusi di peringkat institusi. Sebab kalau tak ada diskusi ini, kita tak tahu pendapat masing-masing. Semua dalam comfortable zone saja. So itulah harapan saya untuk
mereka menyebarkan mesej-mesej perpaduan ini, dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada semua penonton di rumah dan juga Syairul, Abang Syairul saya tak tahu sendiri. Dan itu sajalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita ingin mengucapkan kepada adik Siti Jamilah Syuhada Jailani, Naib Presiden 2 Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK dan juga Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Multimedia MMU. Dan sudi bersama kita pada hari ini, mungkin apa yang dibawakan itu sampai kepada masyarakat, kepada penonton dan saat PT hari ini. Sebelum kita nak ke slot yang kedua, kita akan tonton dulu program yang dilaksanakan oleh pelajar UPM bagi membantu penduduk kampung sekitar Pantai Cempaka, Kuantan, Pahang baru-baru ini. Kita saksikan My Hope 5.0.